Kita sambung kuliah kita muka surat 43 ayat yang ke-257. Ayat yang ke-258. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, orang yang berdebat berhujah dengan Nabi Ibrahim berhubung dengan ketuhanan, berhubung dengan Allah SWT, Allah sebagai Rabb. Jadi Allah SWT setelah memberitahu kepada kita Allah waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala lah pelindung penjaga orang beriman. Yang mana ini ayat yang kita baca kemarin, ayat yang terakhir itu, Allah waliyul ladzina amanu, itu berkenaan dengan qanun hidayah. Tetapi Allah SWT berhubung dengan hidayat, yakni Allah SWT sendiri memberi hidayat kepada manusia kepada jalan yang benar dan mengeluarkan mereka itu daripada kesesatan, kebatilan, daripada kegelapan, membawa manusia kepada cahaya. Itu qanun hidayat Allah Ta'ala. Begitu juga walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, qanun hidayat juga, iaitu orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir itu taghut, dia akan menyesatkan juga manusia, dia akan menyesatkan manusia daripada jalan hidayat. Mana dia lawan Allah Ta'ala. Taghut mana dia lawan Allah Ta'ala, yang dia menyekat orang daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Hak beriman dah dia kembalikan kepada kufur, hak kufur tu dia kekalkan dalam keadaan kufur. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita contoh orang yang yang merupakan taghut itu. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat orang-orang yang berdebat, tidakkah kamu lihat orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Biasanya ahli tafsir menyebut ini Namrud. Jadi ini adalah contoh orang taghut. Cuma sifat taghut dia ni tak berapa nampak. Hak nampaknya ada juga sifat taghut dia. Ada sifat taghut dia. Jadi dia sebagai seorang taghut, satu lagi dia ni sebagai seorang yang al-ghayy, yang sesat. Jadi kalimah al-ghayy itu kita nampak dah dalam ayat 256. Jadi Namrud ni seorang pemimpin taghut yang sesat. Jadi dia berhujah dengan Nabi Ibrahim, yakni wali Allah yang mendapat rusyd, yang mendapat petunjuk. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan ketuhanan Allah Ta'ala, Allah sebagai Rabb, pencipta pentadbir alam. An atahu Allahul mulk, sebab dia berdebat dengan Nabi Ibrahim ni, sebab dia rasa kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu besar. Sebab itulah dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala rakamkan perdebatan tadi, iaitu ketika mana Nabi Ibrahim itu berkata, Allah lah Tuhan aku yang menghidupkan, yang mematikan. Mana Allah Ta'ala lah yang berkuasa mutlak menghidupkan dan mematikan manusia, yang dikatakan sebagai luar daripada asbab. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan manusia ni luar daripada lingkungan asbab. Namrud kata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Jadi dia beranggapan dia ada kuasa juga macam Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim berhujah bahawa Allah Ta'ala dapat menghidupkan manusia tanpa asbab. Boleh. Allah Ta'ala mematikan manusia tanpa asbab. Itu dalam kudrat Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana Namrud ni dia tak faham bahawa manusia ni dia terikat dengan asbab. Manusia duduk atas dunia darul asbab.
Dia gapo-gapo dia kena buat berdasarkan kepada asbab, kena pada alat, sempurna alat baru jadi. Jadi dia kata aku pun menghidupkan mematikan juga. Jadi dia pun menzahirkan taghut dia tu bila ada dua orang dalam penjara. Dia panggil dua orang waktu bik. Seorang tu dia kata, "Mu aku bebaskan. Aku menghidupkan kamu." Seorang lagi pula dia kata, "Ni aku pacung. Aku perintah supaya dibunuhkan." Jadi dia faham bahawa menghidupkan mematikan dengan begitu cara lagu tu. Sedangkan menghidupkan dan mematikan sebenar ni itu sifat mutlak Allah Taala. Jadi Allah Taala menghidupkan dan mematikan manusia tanpa asbab. Adapun Namrud ni dia mematikan, dia menghidupkan orang dengan asbab. Dia tidak boleh memberi kehidupan. Maknanya benda tu, satu benda tu boleh hidup. Bila dia kata hidup, maka hidup. Dia tak dapat buat. Sebab apa? Sebab walaupun dia hanya dapat menghidupkan, maknanya membiarkan orang itu hidup. Sedangkan kehidupan orang itu Allah Taala yang bagi. Jadi Allah Taala telah menghidupkan orang itu, dia cuma hanya membiarkan orang itu terus hidup dengan tidak dibunuh. Kalau dia tak kenal tu, dia perintahkan supaya dibunuh. Jadi orang itu pun dibunuh dengan asbab. Oleh kerana Namrud ni tak faham konsep asbab musabbab, konsep ma fauqal asbab, ma tahtal asbab. Benda hak dalam lingkungan kemampuan manusia, benda yang di luar kemampuan manusia, dia tidak dapat bezakan. Maka Nabi Ibrahim berhujah lagi. Dia kata, qala Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala dapat membawakan matahari daripada timur. Mana sekarang ni pentadbiran Allah Ta'ala terbit, matahari terbit daripada timur, terbenam di barat. Jadi Nabi Ibrahim cabar, dan kamu nak lawan Tuhan, wa mari matahari itu biar terbit daripada sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah dia, buntu, bungkam, tidak dapat kata apa-apa dah. Sebab apa? Sebab macam mana dia ada kudrat, dia ada alat asbab untuk tarik matahari daripada terbenam, daripada terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat, dia nak tukar kepada terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur, dia tak ada asbab. Tak boleh. Kalau dia bunuh orang tu, dia boleh lah guna pedang ataupun suruh orang lain bunuh. Jadi Nabi Ibrahim, oleh kerana Namrud tadi tak faham konsep asbab musabbab, jadi Nabi Ibrahim buat bagi hujah lain pula. Bukan kata anbiya ni, nabi ni tak mampu berhujah, tidak. Tetapi oleh kerana dia nampak orang tu tak faham, maka hujah yang lain perlu lagi. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah SWT yang Maha Agung tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Mana kaum yang menentang, kaum yang bersifat taghut, yang menentang kebenaran, yang menentang hidayah, yang menentang rusyd itu. Jadi di sini jelas bukti tauhid. Jadi di sini Nabi Ibrahim menegakkan hujah di hadapan Namrud. Mana menjelaskan kebenaran di hadapan taghut. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh paksa orang dalam beragama. Tapi kalau kita tengok cerita panjang lagi, macam mana Namrud tu letak Nabi Ibrahim dalam api, mana dia tak ada hujah. Bila tak ada hujah, dia guna kuasa. Jadi itu bukan cara anbiya. Cara anbiya, kalau orang tu tak boleh beriman, lagilah. Tetapi oleh kerana mereka tu mencabar semua, mencabar supaya didatangkan azab, maka azab tu mari. Kemudian yang dikatakan masuk ni, macam mana Namrud tu tidak dapat bawa ke matahari daripada sebelah barat ni ke timur. Satu kita sebut tadi, dia tidak ada asbab untuk buat demikian. Yang kedua, bila dikatakan matahari ni mari sebelah barat, terbit sebelah barat, tenggelam sebelah timur, maknanya itu lari daripada sistem ketetapan Allah Ta'ala.
Jadi bila lari daripada sistem, maka itu tanda kiamat berlaku. Kiamat akan berlaku. Jadi alam itu akan hancur. Maknanya hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa untuk menghancurkan alam. Kemudian contoh yang berikut ni, contoh orang yang ada sifat inabah, orang yang tunduk. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau maknanya apakah kamu tidak lihat juga berkenaan dengan orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, maknanya roboh habis dah. Daripada bumbung jatuh atas dinding, dinding jatuh atas bumbung. Habis hancur dah. Tak ada orang yang menghuni di situ. Jadi dia dalam keadaan ragu-ragu ataupun dia dalam keadaan keheranan, dia pun kata qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Utuh gini ni dah. Macam mana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula lepas daripada dia mati? Maknanya tak ada penghuni ni, macam mana bandar ni boleh makmur dengan manusia balik? Dia seolah-olah dia meragui kudrat Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Setengah ahli tafsir kata orang ni siapa dia? Iaitu Nabi Uzair. Nabi Uzair. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis-hadis, tidak dinamakan siapa. Dan cara Quran pun sebut di sini au kallazi, tak sebut nama. Jadi ini tak apa sesuai dengan seorang Nabi yang bertanya dengan keadaan ragu. Sebab anna yuhyi hazillah, lagu mana mungkin Allah Ta'ala dapat menghidupkan semula? Jadi pertanyaan itu dia pertanyaan yang mengandungi keraguan. Jadi kita pakai dengan kaedah Quran, abhimu ma abahamahullah. Kita kekalkan sebagai mubaham apa yang Allah Ta'ala mubahamkan. Yang ni, apa-apa yang Allah SWT tidak menyebutkan nama, kita kekalkan sebagai nama tu tidak diketahui. Dia panggil mubaham. Abhimu ma abahamahullah. Kekalkanlah apa yang tidak diketahui itu sebagai tidak diketahui nama tu. Sebab apa? Sebab orang pentingnya cerita. Cerita di sini watak orang ni ada inabah. Mana dia tidak inat, tidak degil engkau. Mana mula-mula dia macam tak percaya dengan kudrat Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala memperlihatkan kudrat dia, maka dia pun yakin. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Kemudian Allah Ta'ala menidurkannya. Biasanya diterjemah sebagai mematikan. Kita kira menidurkanlah, tidur. Jadi tidur. Seperti mana Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala tidur mereka. Jadi Allah Ta'ala menidurkan mereka itu, Allah Ta'ala menidurkannya itu selama 100 tahun. Thumma ba'atsah. Famatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan. Dia bangun mula daripada tidur. Qala kam labith. Ditanya kepada dia tu. Allah Ta'ala tanya kepadanya, ataupun malaikat tanya kepadanya, berapa lama kamu duduk sini? Dia kata, qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Aku tidur ni, aku berada di sini sehari ataupun sekehari. Qala bal labista mi'ata 'am. Tidak. Kamu sebenarnya telah tidur 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka perhatikanlah kepada makanan dan minuman engkau itu masih tidak berubah keadaannya. Mana kudrat Allah Ta'ala. Kita ni dah, kalau tak kena gaya beli lauk nak buka nak sahur, dah, tak ada isa basi tu. Ni Allah Ta'ala kekalkan makanan dan minumannya itu tidak berubah, tak basi. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah pula kepada keldai engkau itu. Tengok keldai engkau tu. Aku nak tunjuk kudrat aku. Aku nak tunjukkan kudrat aku kepada engkau supaya menjadi tanda kepada manusia. Mana keldai dia tu tinggal tularlah. Wanzur ila al-'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma.
maka lihatlah kepada tulang-tulang bagaimana kami susun kembali dan kami balutinya itu dengan daging. Kami pakaikan, kami balutkan tulang-tulang tadi dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila mana jelas kepada dia, yang ni kudrat Allah Taala tadi di hadapan dia, Allah Taala tunjuk, maka dia berkata, tahulah aku bahawa Allah Taala Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maknanya orang ni orang inabah. Orang inabah ni dia tak berapa yakin, lalu dia mengalami satu keadaan Allah Taala mematikan dia. Kemudian Allah Ta'ala sendiri tunjuk kudrat kepada dia tu dalam bentuk ainal yakin. Dalam bentuk ainul yakin. Jadi dia pun barulah mengaku, aku tahu dengan yakin bahawa Allah SWT Maha berkuasa. Jadi di sini syarat nak dapat hidayah, dia kena ada inabah. Jangan cepat ragu tentang kudrat Allah Ta'ala. Jangan nak minta dalil. Nak minta dalil tu mana dalil daripada alam semesta ni, mana nak tengok bukti dulu, nak tengok mukjizat dulu baru nak beriman. Tak. Sudah cukup kepada kita apa yang berada di hadapan kita ni, dalil daripada Quran dan hadis. Kalau kita nak dapat hidayah, dan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita ni, kudrat Allah Ta'ala banyak dah Allah Ta'ala tunjuk pada kita. Nanti mukjizat luar biasa ni bukan semua orang. Bukan semua orang dapat ditunjukkan perkara yang luar biasa seperti ni. Jadi hak pentingnya seorang tu kalau dia ada ragui, dia ada sifat ragu syak, maka dia kena inabah. Inabah ni yang ni balik kepada Allah Taala. Mengakui kebesaran Allah Taala, balik belajar nak kepada hidayah. Jangan jadi macam Taghut Namrud tadi, ia menentang. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ni cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni dia berkait juga dengan bab hidayah. Qanun hidayah juga. Jadi Nabi Ibrahim minta dengan Allah Taala, ingatlah ketika mana Ibrahim itu berdoa, menyeru Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala jawab, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Nabi Ibrahim kata, memang aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku nak menenangkan hati aku, menjadikan hati aku ni supaya tenteram lagi. Jadi di sini kalau kita tengok dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim ni, mana tidak ada, bukanlah Nabi Ibrahim tu ragu, tetapi dia minta diperlihatkan kaifiat tu. Jadi hakikat menghidupkan orang yang mati tu memang Nabi Ibrahim akui Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan orang mati. Dari segi Allah Ta'ala tu berkuasa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim beriman, yakin. Cuma dia nak dapat ilmu yang lebih, ilmu tentang kaifiat, bukan dia ragu. Sebab itulah Nabi SAW kata, kalau Nabi Ibrahim ragu, kita lebih ragu lagi. Kita lebih patut ragu lagi. Maknanya kita tak ragu, maka Nabi Ibrahim lebih-lebih lagi lah. Jadi pertanyaan Nabi Ibrahim ni, kalau dalam bab qanun hidayah ni, mana kita minta pertambahan iman, minta bertambah hidayah, kita minta pertambahan ilmu, minta dengan Allah Ta'ala bertambah yakin. Maknanya kena ada. Seperti Nabi SAW, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Kalau kita baca dalam surah Taha tu, panjang tu. Surah Taha ni dia ada 5 la. Ada 5 la. 5 la tu 4 la sahaja cerita tentang Nabi Musa, detail perjuangan Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Dah. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa dengan Firaun tu, Allah Ta'ala sebut
Katakanlah wahai Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu. Mana Nabi pun diminta untuk menambahkan ilmu, minta kepada Allah Taala. Walaupun cerita tu tak dipanjang dah, minta tambah ilmu. Jadi Nabi Ibrahim di sini macam tu jugalah. Dia minta penambahan ilmu, bukan dia meragui kudrat Allah Taala. Dia nak tengok. Jadi bila dia nak, moga Allah Taala ni dia kasihan kepada Nabi dia, dia mengabulkan doa Nabi dia, maka dia ada arahan lah. Allah Ta'ala ada arahan kepada Nabi Ibrahim supaya buat. Kalau kamu nak bertambah ilmu, bertambah yakin, bertambah hidayat, kamu kena buat gini. Qala fakhudh arba'atan minat tayr, kamu ambil 4 ekor burung. 4 ekor burung ni tak sebut, jadi tak payah kita duk carilah. Ada tu kata merok lah, gagak lah, burung pati lah, hayal lah, dah. Fasurhunna ilaik, maka jinakkanlah dia kepada engkau. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian kamu letak di atas setiap bukit tu daripada 4 ekor burung tadi juzuk-juzuk dia, bahagian-bahagian dia, ataupun individu-individu, ataupun sekor-sekor. Dia kena, dia sini ni ahli tafsir ni boleh katakan sepakat lah mengatakan bahawa Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Ibrahim ni ambil 4 ekor burung, cicak, perah jinak dulu, kemudian sembelih cicak. Cicak tu gau-gau-gau, bulu kapur semua, kulit dia, daging dia, lepas tu topok pada setiap 4 bukit. Juzuk dia. Itu boleh katakan sepakat ahli tafsir lah, sehingga dikatakan ijma'. Dikatakan ijma'. Tetapi kalau kita nak kata ijma' ni, dia kena ada sandaran juga. Tetapi salah seorang ahli tafsir, Abu Muslim ni setengah ahli tafsir, dia tafsir sebab Abu Muslim dia macam Mu'tazilah sikit. Tapi walaupun dia dianggap sebagai cenderung pada Mu'tazilah, tetapi ulama Asy'ariyah seperti Ar-Razi selalu petik pendapat dia. Dan pendapat dia ni agak bernah juga. Kata dia, dan ni pun ulama mutaakhirin macam Rashid Ridha pun terima juga. Jadi perkataan fasurhunna ilaik itu dengan makna menjinakkan. Sebab sara ila ni wak mari sin ni, wak mari ke satu tempat. Dia tidak ada makna sedikit pun berkenaan dengan kena sembelih, kena cicak. Tetapi orang lain dia faham cicak. Sebab dia faham cicak tu sebab ada kalimah juz'a, ada juzuk. Jadi juzuk ni bahagian. Jadi bahagian ayam kan, pohon dia, kepala dia, bulu dia, bahagian-bahagian tu lah, cicak habis. Jadi dia faham situ. Sedangkan dalam ayat ni tidak disebut, melainkan fasurhunna ilaik, kemudian letak juzuk-juzuk. Jadi ahli tafsir umumnya faham kena sembelih, kena cicak. Tu. Tapi pendapat tu macam dikatakan melanggar ijma' lah, melanggar ijma'. Jadi fasurhunna ilaik, kamu jinakkan dia kepada kamu, dah. Kemudian kamu letak di atas setiap bukit tu juzuk dia. Jadi juzuk ni sendiri, dalam bahasa Arab ni, juzuk ni dia ada 2 makna. Juzuk ni dengan erti individu, unit. Unit. Dia ada satu demi satu, satu bahagian. Tidak semestinya kita kata, tidak semestinya benda tu, juzuk tu dia dalam istilah mantik ni dia panggil juzuk organik. Juzuk organik ni kalau kita kata kereta lah, kalau kita kata air tadi, juzuk organik dia tu ia membentuk dia sebagai seekor air. Mana kepala, paruh, sayap, kaki, bulu, tu panggil juzuk organik yang membentuk seekor air. Tapi kalau kita kata satu rebel air tu kita bahagikan kepada 10 juzuk, 10 bahagian. Ni hak nak sembelih hari ni, hak ni nak sembelih minggu depan, hak ni nak sembelih
seminggu 2 minggu lagi. Mana itu juzuk-juzuk kita bahagi. Mana juzuk tu dikira sebagai seko-seko. Juzuk juga. Jadi hak mana sot? Jadi ada andaya berlaku. Jadi bila andaya kita tak boleh nak kemah. Tak boleh kena faham gitu. Tak boleh faham lagu lain. Itu, Kemudian Allah Taala kata summa duhurna yatina kasa'ya. Kemudian panggil. Maknanya mari ni dia boleh juga dalam bentuk mari tu dengan keadaan tak mati, tapi bila kata jinak tu dia akan mari. Kalau kita kata tak perlu sembelih, tak perlu cicak, benda tu dia mari. Kita panggil tu dia mari selalu. Biasanya ahli tafsir satu lagi, bila dia kata mesti cicak sembelih ni kena mati dulu sebab ada perkataan tuhyil mauta. Dia pergi situ lalu menghidupkan yang mati. Jadi kena matilah dulu burung-burung ni. Dia akan pergi kat tu juga. Dia akan pergi kat tu juga. Tapi di sini hak lebih pentingnya ya'tina kasa'ya. Tak perlu mati pun sebenarnya, sebab bila sumaduhun ya'tina kasa'ya, mana bila kamu panggil dia, yani kalau kita terima tak mati, tak disembelih. Kamu panggil dia tu, dia mari selalu. Mari selalu. Maknanya cepat mari tu. Maknanya bila sudah jinak. Bila tunduk kepada engkau, bila kamu panggil dia akan mari selalu cepat tu. Itu sebenarnya menggambarkan Allah Taala nak beritahu kudrat aku bila aku kata nak jadi sesuatu, kun fayakun, jadi selalu, tak perlu tangguh-tangguh. Jadi kudrat aku ni segera terjadi. Kalau aku nak hidupkan sesuatu, dia akan mari jadi selalu. Jadi binatang-binatang ni dah, kalau kamu letak jauh pun dia dengar, dia mari selalu dengan cepat. Jadi itu dari segi khilaf dalam tafsir lah, sama ada kita nak kata dimatikan ataupun tidak, disembelih ke ataupun tidak, maknanya ada khilaf lah, ada khilaf. Bagi hamba dua-dua tu boleh pakai makna dia tu, tak ada masalah. Cuma hal lebih pentingnya sekali, adakah Nabi Ibrahim buat arahan Allah Taala ni? Adakah Nabi Ibrahim buat ke tidak arahan Allah Taala? Kalau mengikut Dr. Fadl Abbas Hasan, ulama Palestin, hak duduk di Jordan, dia buta. Hak adalah ni anak-anak murid dia. Kalau mengikut Dr. Fadl Hasan Abbas, kata dia, di sini tak sebut dengan jelas bahawa Nabi Ibrahim sembelih sekon-sekon, tak ada. Nabi Ibrahim tak buat, kata dia, tak sebut ni. Ada kemungkinan Nabi Ibrahim buat arahan ni, ada kemungkinan Nabi Ibrahim tak buat. Tapi hak jelasnya Nabi Ibrahim tak buat sebab Allah Taala tak sebut. Kalau buat, Allah Taala akan sebut. Kalau kita banding dengan cerita Aukallazi tadi, sebelum pada tadi dah, Allah Taala sendiri mematikan, kemudian menghidupkan semula, menidurkan hamba Allah tadi, kemudian dia bangun, dah. Makanan-makanan tak rosak, tapi keldai mati. Lepas tu Allah Taala tunjuk satu-satu depan dia. Jadi tak kiralah Nabi Ibrahim ni, dah, bila Allah Taala kata aku boleh buat, maknanya Nabi Ibrahim tu Allah Taala beritahu pada Nabi Ibrahim kaifiat tadi, dah. Kalau dia buat tu tak berapa kukuh dia. Sehingga dia perlu kepada benda tu berlaku sendiri depan mata dia. Jadi tak ada lah ilmu bil ghaib tu. Jadi yang lebih munasabahnya Nabi Ibrahim tak buat pun, sebab perintah ni bukan perintah tasyri'i, bukan arahan. Maknanya kalau Nabi Ibrahim tak buat dosa, dak. Ini perintah, dak. Kalau kamu nak kamu nak bertambah keyakinan, buatlah seperti mana aku suruh. Tapi sebenarnya bila Allah Taala beritahu kepada Nabi Ibrahim satu persatu cara ni, dia mari dah keyakinan kepada Nabi Ibrahim. Sebab iman anbiya ni, iman nabi ni, dia tidak perlu kepada penjelasan yang begitu detail, bukti empirical tak perlu. Terjadi macam dalam makmal satu persatu tak perlu. Dia boleh terima sebab ini wahyu daripada Allah Taala. Tu cara dia. Jadi ilmu kaifiat dia nak tengok, tapi Allah Taala beritahu kaifiat tu. Kamu panggil, dia mari selalu. Jadi kalau aku kata kun fayakun, jadi selalu. Jadi telah diberitahu kepada Nabi Ibrahim ilmu kaifiat tadi dengan penjelasan.
Bukan kata letak Nabi Ibrahim perlu duduk dalam makmar kalau kita kata. Kena buat uji kaji, duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang Nabi Ibrahim tak buat, kita tengok wa'lam. Ketahuilah. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah Allah SWT maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi wa'lam tu makna ketahuilah. Dia beza dengan cerita Aukalladhi tadi. Qala a'lamu. Hamba Allah Ta'ala tadi kata a'lamu, aku baru tahu. Hak ni wa'lam, ketahuilah. Yang ni yakinlah. Wa'lam, ketahuilah. Yakinlah. Jadi ni menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim tak buat apa. Dan hal ni bagi kita ni lebih kuat lah. Sebab daripada sinilah Nabi Ibrahim telah belajar ilmu tentang kaifiyah. Dan dia yakin. Dan dia yakin dan tak perlu dia buat uji kaji. Sebab hak dia minta ni, seperti kita kata tadi, dia minta penambahan ilmu, penambahan apa? Hidayah, keyakinan. Macam hak Nabi diarah supaya kata wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian habis cerita tentang Nabi Ibrahim ini dan juga tentang cerita tentang wali Allah, orang yang Allah Ta'ala beri hidayah dah. Dan yang mana orang wali Allah ni dia ada keyakinan. Orang wali Allah ni dia dekat dengan Allah. Maka Allah SWT beritahu di sini rabak dia, pertalian dia, iaitu wali Allah ni adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita tentang macam mana nak jadi wali Allah. Jadi Allah Ta'ala datangkan kepada kita ayat tentang infak. 3 muka surat tentang infak. Nak jadi wali Allah ni, ni panduan nak jadi wali Allah. Bukan dengan cara ngatik zikir saja, semaya saja. Nak jadi wali Allah ni, dia kena ada kesedaran tentang infak. Itu apa? Rabak yang pertama. Rabak yang kedua, rabak ni pertalian lah. Rabak yang kedua iaitu kalau nak dapat keyakinan ni tidak kena infak. Sebab infak ni banyak janji-janji Allah Ta'ala. Orang yang infak akan dapat ganjaran yang besar. Orang yang infak ni akan dapat ganjaran pahala, pertambahan rezeki. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak uji diri kita, kalau kita nak nanti ada ujian yang mari macam allazi au kallazi marra ala qaryah tadi, kalau kita nak nanti mari perintah daripada Allah SWT seperti mana mari pada Nabi Ibrahim tadi, tak jadi wali kita. Jadi sekarang ni kalau kita nak jadi wali Allah, orang yang bertambah yakin pada Allah Ta'ala, infak. Maknanya dengan infak ni ia akan mari keyakinan bahawa Allah Ta'ala akan bagi pahala, Allah Ta'ala akan tambah rezeki. Sebab apa? Infak perintah Allah, pahala daripada Allah, pertambahan rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kena yakin. Orang yang tak yakin dengan infak ni, berarti dia membiarkan dirinya itu dihasut oleh syaitan, ditakut-takutkan oleh syaitan. Jadi nak dapat keyakinan quwwatul iman, dia kena infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti perumpamaan satu biji yang telah menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap satu tangkai itu ada 100 biji. Jadi dalam bab usul tafsir ni tidak kata mesti satu biji ni dia tumbuh 7 tangkai. Ada ni ada 10, ada lebih. Lepas tu tidak semestinya satu tangkai itu ada 100, ada lebih, ada kurang. Jadi ini maknanya nak menggambarkan keadaan, nak mendekatkan cerita tu kepada kita.
Jadi maknanya satu biji tu dapat menumbuhkan. Maknanya kalau kepada tumbuhan butir tu kehidupan. Dah. Kalau kita ni gapo untuk kehidupan kita, keyakinan kita. Iman itulah kita tanam iman dalam diri kita. Bila kita tanam iman dalam diri kita, maka akan hasil pokok buah. Dah, buah dapat dirasai. Jadi habbah di sini pun sudah ada isyarat kepada kita bahawa infak tu dia kena bermula dengan iman ada dalam hati. Yakin kepada Allah Taala bahawa harta ni harta Allah. Dia suruh infak. Janji ganda pahala daripada dia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi bukan setakat dia dapat 700,000 tadi, lebih daripada tu lagi. Maknanya infak ni akan menghasilkan ganjaran-ganjaran pahala yang banyak, menghasilkan rezeki yang berlipat kali ganda. Dan Allah Taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Taala gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Maknanya ada orang tu dapat gandaan yang banyak, ada orang kurang sikit, ada orang lebih banyak lagi daripada orang lain. Yang ni berdasarkan, kalau kata kehendak dia ni, maknanya mengikut undang-undang dia. Undang-undang Allah Ta'ala dalam bab gandaan pahala ni, iaitu bergantung kepada kekuatan iman dan keikhlasan dia tu. Tu undang-undang Allah Ta'ala dalam bab gandaan pahala. Maknanya tengok pada orang tu ikhlas setara mana, iman dia kepada Allah Ta'ala setara mana. Dan satu lagi, manfaat tu boleh banyak mana. Siapa kau dapat manfaat? Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas. Maknanya bukan setakat 700,000 dia boleh bagi, sebab dia tu bersifat meluaskan. Meluaskan, maknanya rezeki dialah yang meluaskan kepada kamu sehingga kamu dapat infak. Pahala pun dia meluaskan juga sehingga kamu dapat miliki. Jadi alik kita ni tak usah lebih baik. Lama kan kita buat amalan banyak sangat kan, kata Tuhan tak ada nak beri pahala kita pula. Tak boleh mikir lagu tu. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha luas kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu. Dan dia maha mengetahui keikhlasan di antara kamu ni. Ni kelebihan infak di jalan Allah. Sebagai tanda keimanan ataupun dapat meningkatkan darjat seorang itu dekat pada Allah Ta'ala, jadi wali. Jadi wali. Jadi pahala dapat dah. Jaminan Allah Ta'ala. Sekarang ni ayat 262 syarat supaya pahala tu kekal. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Jadi hak utamanya fi sabilillah, menegakkan agama Allah Ta'ala. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan yang mengungkit-ungkit. Dah. Mana dia sebut satu persatu. Orang tu aku tolong, orang ni aku tolong. Dia ukit. Dia kata kamu ni kalau aku tak tolong, tak list setara dia ni. Dah. Ataupun kita kata pada anak dia, ayah demo tu kawal tolong. Jadi anak ni terganggu selalu. Jadi bila dengar kau kawan tu, dia sakit hati. Jadi Allah Taala kata di sini, orang yang tidak selepas daripada dia infak, dia tidak ikuti dengan mana mengungkit-ungkit. Mana dia rasa dia telah memberi jasa yang besar. Kalau aku tak tolong dia, tak tahulah. Tu maksud man. Man tu mana kita menyebut jasa kita kepada dia. Kalau tak ada kita, gini kita sebut pada dia. Tu Allah Taala tak kena mengungkit. Wala azza, dan perkataan ia menyebabkan tersinggung, sakit hati. Kita jaja habis. Dengar kau itu, ataupun kita kata kepada dia, dah kita tahun lepas kawin dah demo. Mari pula kita. Dah. Pia-pia ni ke? Orang doa dia kadang-kadang dia mari bagi zakat, minta zakat ke apa dah. Kita perkataan kita tu kena jaga. Kita kata pada dia, mari dah tahun lepas dah. Jadi malu dia.
Jangan, jangan. Kena jaga perasaan fuqara itu. Jadi kita tak boleh tolong dia, tak boleh sedekah dia, kena ya molek. Allah Taala kata qaulun ma'ruf, ucaplah dengan baik-baik. Jadi jangan sakiti hati dia. Ni banyak ni. Banyak tu. Orang ni kena tengok dalam perincian dia dah. Macam mana kata-kata yang menyakiti. Maknanya lagu mana? Kalau kita duduk tempat dia, kita kira gitu. Kalau kita duduk tempat dia, lagu mana hak kita serah. Jadi syarat dia tadi, syarat nak kekal pahala, dia kena jangan ada mengukik dan menyakiti orang yang menerima tadi. Jadi bila begitu lahum ajruhum, mereka mendapat pahala di sisi Allah Taala, mana tersimpan kekal sehingga hari akhirat. Wala khaufun alaihim, mereka tak bimbang, tak takut. Tak takut hilang pahala. Wala hum yahzanun, mereka tidak bersedih. Maknanya sebab apa? Sebab dah sebelum mati tu mereka infak. Jadi mereka tak takut, maknanya tak takut pada miskin. Dah disebabkan infak. Dan mereka tidak sedih. Maknanya tak ada nak sedih, mujur. Sebab apa? Sebab mereka ni sempat bersedekah sebelum mati. Sebab kalau kita baca surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maknanya orang-orang di akhirat nanti dia minta dengan Allah Taala ni. Minta kalau Allah Taala lewat sikit ni tarik nyawa kita, dahlah kita sedekah. Lepas tu minta dengan Allah Taala kembali ke semula ke dunia nak sedekah. Tak ada peluang. Jadi orang yang liak, orang yang kikir, bakhil nak sedekah di dunia, akibat dia Allah Taala memberi amaran di sini, dia akan sedih di akhirat. Sebab dia menyesal tak sempat sedekah, tak sempat infak fi sabilillah. Jadi orang yang infak dengan sedih tadi, orang yang infak dengan yakin tak di jalan Allah Taala, dia tidak bersedih, ni dia gembira. Kerana sempat sedekah sebelum mati. Dan kita sebut tadi macam mana nak dapat jadi wali Allah Ta'ala, iaitu dengan cara sedekah, infak fi sabilillah ni. Hari ni kita kena pegu dengan ayat surah Yunus ayat 62. Surah Yunus ayat 62, Allah Ta'ala kata ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya. Jadi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ni ada sini, ada dalam surah Yunus. Jadi wali Allah dia tidak sedih. Sebab apa tidak sedih? Antaranya sebab infak ni. Jadi nak jadi wali Allah, kita kata tadi, dia kena infak fi sabilillah. Allah waliyul ladzina amanu ayat 257. Jadi ayat-ayat Quran ni kita kena letak setepak. Jadi kalau bab wali Allah ni kita boleh dapat. Kemudian ayat 263 ni adab dia kena jaga, ia perlu dijaga oleh orang yang infak. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Manakala dia nak bagilah. Disertakan dengan kata-kata yang baik. Dia kata macam mana? Ni ada sikit ni, Allah Ta'ala beri rezeki kita. Kita nak sedekah lah. Pakat-pakat rasa. Rezeki Allah Ta'ala, kita boleh sikit. Awak boleh sikit. Pakat-pakat rasa. Jadi kata-kata yang baik. Ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau orang tu kata, ni zakat kawan. Kawan kerja-kerja, ni beli zakat ni tak. Ambil lah demo. Tapi jangan buat beli bedil. Jangan buat isap okok. Kalau hak isap okok tu memang patut lah. Kalau kita nak kata jala lah. Tapi kalau hak tak isap okok, kita kata. Tidak kau sakit hati. Kata-kata tu macam kita tuduh dia.
takut dia salah guna. Jadi kita bagilah kata-kata yang baik. Wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Dan juga ucapan maaf. Ucapan maaf ni kita minta maaf dengan dia. Kalau kita tak boleh nak bagi, minta maaf lah, kita pun susah juga dah ni. Dah. Kita pun nak akabiti juga. Kita minta maaf dengan dia. Ataupun kita memaafkan dia. Sebab kadang-kadang orang yang minta sedekah ni, dia mari kita, tak ada kau sama seria. Tak kira tak boleh sikit-sikit. Dah. Marilah. Kau nak nanti jadi gapo. Jadi kita dengar tu sikit kaklah. Mana dia mendesak kita, ugut kita. Jadi kita maafkan. Kita pun bagi juga pada dia dengan ikhlas. Tapi bagi tu tidak kata dengan mecuk. Nak marah. Kita bagi tu dalam keadaan kita berlapis dada. Kita maaf. Kita memaafkan dia tu kerana kata-kata dia. Itu sebenarnya lebih baik daripada sedekah. Walaupun sedekah tu besar, tetapi diiringi oleh kata-kata yang menyakiti hati. Wallahu ghaniyun halim. Allah Taala kaya, dia tak perlu sedekah. Ia diberikan dengan cara tak ikhlas tadi. Dan Allah Taala boleh menyegerakan hukumnya ke atas manusia. Kemudian amaran ataupun ini berkenaan dengan sedekah orang yang tidak ikhlas, sedekah orang kafir, sedekah orang munafik. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan sedekah kamu, pahala sedekah kamu, dengan cara mengungkit dan menyakiti penerima. Lagu mana? Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Membatalkan sedekah tu dengan cara azal samalah dengan orang yang membatalkan sedekah dia tu kerana riak. Maknanya orang yang sedekah dengan riak ni awal lagi Allah Taala tak terima. Allah Taala tak terima. Sebab dia riak ni syirik asghar. Dia buat kerana orang lain. Allah Taala tak terima. Sebab itulah dalam hadis yang lain, dalam hadis Allah Taala suruh orang ni minta dengan orang hak dia maksudkan dengan ibadat dia. Minta dengan orang itulah pahala. Kalau kamu nak tunjuk supaya orang puji kamu. Jadi orang yang riak, dia tidak beriman dengan Allah, tak yakin pada pahala Allah Taala. Hak dia naknya puji orang wal yaumil akhir, dia tak nampak pahala akhirat. Ini keterangan tentang sedekah orang musyrik, orang kafir. Jangan tiru lagu ni. Kena ikhlas. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Bandingnya dia lagu mana? Seperti batu seperti batu licin yang ada tanah atas dia, lalu ditimpa hujan yang lebat. Fa asabahu wabilun fatarakahu sadda. Bila turun hujan yang lebat, maka fatarakahu sadda, lalu ditinggalkannya bersih. Maknanya atas batu tadi hak asalnya ada tanah, ada seluk. Bila mari hujan lebat ni, licin batu tu, tak lekat gapo sekarang. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak berkuasa untuk mendapatkan sesuatu atas apa yang mereka usahakan. Maknanya nak dapat pahala, tak ada, hilang pahala tadi. Ibarat seperti hujan lebat menimpa batu licin. Kalau ada pasir tanah tak ada. Tak ni gagas-gagas, tak ada gapo-gapo. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang kafir. Maknanya sedekah cara lagu tu adalah sedekah orang kafir. Kemudian Allah SWT sebut kepada kita contoh sedekah yang Allah Ta'ala terima. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan harta dia tu lagu mana? Iaitu untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Mana ni maqasid sedekah. Tujuan sedekah nak capai redha Allah Ta'ala.
Yang ni ikhlas. Syarat yang pertama ikhlas. Kalau kata sedekah yang diterima macam mana? Dia kena ikhlas pada Allah Ta'ala. Wa tasbitan min anfusihim. Yang ni dia meneguhkan hati dia, meneguhkan iman dia. Mana daripada lubuk hati dia meneguhkan iman dia tu dengan sedekah tadi. Sebab apa? Sebab sedekah ni, nak sedekah ni dia mari macam-macam. Berasa nak pakai pitih dah, takut tak cukup pitih, lepas tu takut orang terima tu dah, takut dia kaya, takut dia salah guna, macam-macam. Jadi orang yang nak sedekah tadi, mula-mula dia kena teguhkan diri dia, ikhlas. Dia nak kepada ganjaran pahala, dia kena ada keyakinan. Jadi bandingnya dia kamasali jannatin bi rabwah, seperti kebun yang berada di tanah tinggi. Orang tanah pokok ni dak di tanah tinggi, Cameron dak. Kalau Saudi tu di Taif, tempat sejuk tu, tempat tinggi. Asabahu wabil fa'atat ukulaha dhi'fain. Ditimpa hujan yang lebat, maka dia mendatangkan ukulaha. Maknanya dia mendatangkan buah yang boleh dimakan sedap lah, ada rasa dah. Dhi'fain, 2 kali ganda, berlipat ganda. Mana buah lebat subur berkualiti, sebab cukup air dia. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalau tidak ditimpa hujan yang lebat pun, hujan renyai-renyai, tak apa dah. Tak apa dah. Maknanya sebab kawasan itu sejuk tinggi, tidak terdedah mana kepada panas matahari yang boleh menjejaskan pengeluaran tadi. Maka begitu juga lah orang yang beriman ni, keyakinan dia mendalam tinggi kepada Allah Ta'ala dah. Dia akan sentiasa memberi. Tanya dia ada banyak, dia beri banyak. Tanya dia ada sikit, dia bagi sikit. Maknanya berterusan infak dia tu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala melihat kamu, perbuatan kamu itu. Kemudian contoh infak yang salah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Apakah kamu suka? Jadi pertanyaan ni, apakah kamu suka ni memang kamu tak sukalah. Kamu ni memiliki kebun tamar dan anggur yang di bawahnya itu mengalir beberapa sungai. Maknanya dari segi subur tu memang subur, sebab ada sungai boleh jiru semacam. Air masuk semua. Lahu fiha min kulli thamarat, pada dia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah. Bukan setakat anggur tamar saja, ada juga lain ni hak tanam belah-belah ni, buah delima celah-celah tu. Buah gapo ikutlah. Wa asabahul kibaru, dan dia pada ketika tu sudah tua dah. Kalau nak bergecak tu dak lah, ketal lutut dah, tak gerak dah. Walahu zurriyatun du'afa, anak-anak dia kena jaga zuriat dia. Dia tanggung, ada lagi hak tanggungnya dia. Kecil-kecil lagi. Fa asabahu i'sarun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba bagi ribut yang membawa bersamanya itu api dah. Fahtaraqat, terbakar hangus. Tak ada gapo. Tak boleh nak buat. Jadi api tu gapo? Maknanya mari gangguan daripada syaitan, dia pun tak ikhlas. Dia mengukit dah. Jadi mari dia membiarkan syaitan merosakkan infak dia tadi, mari penyakit riak, sum'ah dah. Dan man ni sebenarnya isyarat kepada penyakit ujub. Dia rasa dia berbudi, memberi budi kepada orang tu. Dia rasa dia ujub lah. Jadi infak dia tu, kalau kira dia tu tua dah. Maknanya memang berhajat kepada pahala ni, tiba-tiba mari riak. Mana tak patutlah dia dalam keadaan tua tu dia riak lagi amalan dia. Tak pandai dia nak tunjuk. Jadi Allah Ta'ala buat bandingnya seperti orang hak tua tak mampu dah nak mengusahakan tanaman. Dalam keadaan dia ada anak-anak kecil ni. Dah, muda-muda tak ada nak bini tua. Kecil lah anak-anak dia tu. Dah. Lepas tu tak boleh nak buat kerja, lemah belaka. Dah. Jadi dia sendiri lepas pada terbakar kebun dia ni nak tanam macam mana? Jadi orang yang infak dengan tidak ikhlas lagu tu jugalah dalam keadaan dia tua, dah tak ada bitih dah.
Nak cari piti pula tak ada, jadi nak baiki tu lagu mana? Sia-sia. Tu bandingnya yang Allah Ta'ala buat. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula pada kita harta macam mana nak infak. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian daripada jenis tayyibat, jenis baik. Jenis baik ni dua. Satu halal, yang kedua benda tu berkualiti. Pandai nak bagilah. Dah. Pandai kita nak bagi pada dia. Kalau utama pakai bubuk, kita nak wikok ke? Kita pun tak. Dalam ayat ni Allah Taala kata, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Kamu sendiri ni nak ambil pun pejam mata. Dah. Maknanya tak geramuk nak ambil. Jadi Allah Ta'ala nak tayyibat tu, maknanya halal. Daripada rezeki yang halal, pendapatan kamu yang halal. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni suci, bersih. Dia tak terima melainkan hak bersih. Maknanya halal dulu. Tayyibat yang kedua maknanya hak berkualiti. Hak molek. Hak boleh diguna, ada manfaat lagi. Boleh lagi guna. Ma kasabtum, apa yang kamu usaha, kamu cari piti. Ma kasabtum ni perniagaan pun boleh. Kalau ni makan gaji, ambil upah. Segala hak usaha. Kita guna tu lepak kerak kita tu. Kita guna akal fikiran kita ambil upah. Kita keluarlah. Ini panggil zakat pertanian, zakat gaji. Zakat gaji, zakat pendapatan, zakat perniagaan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Mana tanaman tu kami yang menumbuhkan. Galia-galia, emah perak. Kami waktu bik pelombongan. Wala tayammamul khabith. Dan janganlah kamu campurkan hak buruk. Janganlah kamu sengaja memilih. Wala tayammamu. Tayammum ni, tayammum lah tuju pada tanah. Hak ni jangan kamu tuju kepada hak tak molek, hak buruk. Minhu, daripadanya, tunfikun, lalu kamu belanjakan kepada orang-orang. Walastum, dan kamu sendiri biakhidhihi, kamu tak ambil pun. Jika diberikan kepada kamu kecuali dengan memejamkan mata padanya. Maknanya malu korek tu, kita ambil ni sebab malu dia. Dah. Dia nak sabar, dia hak buruk kita. Dah. Kita pun ambil tu takut dia kata agak. Dah. Jadi kita ambil belah-belah pejam mata. Jadi kalau kamu tak sanggup nak ambil tu, maka orang lain lagu tu jugalah tak sanggup nak ambil. Mana kena bagi hak molek. Hak orang tu boleh dapat manfaat. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala, ketahuilah Allah Ta'ala itu dia maha kaya. Mana dia tidak berhajat kepada sedekah-sedekah seperti kamu ni. Sedekah hak tak habis ni, hak tak sih bawa nak wikak ke. Dah. Dia Allah Ta'ala terpuji. Allah Ta'ala dia menerima hak baik saja. Pada dengan dia tu yang sifat terpuji. Hak tak berkualiti dia tak sih. Hak tak boleh ambil manfaat, dia tak sih terima. Jadi hak ni kena infak tayyib daripada hasil usaha kita. Kemudian ni halangan dalam infak. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Dah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu dengan kebakhilan dan menegah kamu daripada zakat. Jadi syaitan kata kalau kamu bagi kepada dia, dah, fakir kamu. Tengok keadaan kamu. Dia sebut mulalah. Dan syaitan satu lagi suruh dengan fahsya. Suruh dengan fahsya ni, maknanya dia suruh kita ni bakhil. Jangan bagi. Dah. Mu tengok dia tu. Syaitan kata, mu tengok dia tu, gagah ke tu. Dah. Pakai dia tak boleh saya piti sendiri. Jadi syaitan itulah racuni fikiran kita supaya kita tidak infak untuk orang tu. Dengan tuduhan orang tu sehat tu. Dah. Jadi bukan kerjaan kita tu. Dah. Nak tuduh lagu tu. Tapi kalau kita nak berhati-hatilah, kita buat kajian, selidiki, dah, kita tengok. Kita tengok dia betul layak ke tidak dapat. Dah, kita kaji, tak apa.
tu kerja amil dia. Kerja amil ni bukan kata tunggu orang mari, dia kena kaji juga. Siapa hak berhak dapat? Baru pelaksanaan zakat tu sempurna molek. Jadi syaitan menyuruh kamu dengan perbuatan keji, yakni bakhil, dan menegah kamu daripada zakat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Taala janjikan kepada kamu keampunan. Maksudnya sedekah, zakat, infak ni menghapuskan dosa kita. Menghilangkan sifat bakhil kita. Sebab sifat bakhil kita tu Allah Taala marah. Jadi bila Allah Taala janjikan keampunan, maka Allah Taala memaafkan sifat bakhil kita, maka tidak ada lagi lah sifat bakhil. Tak kira Allah Taala memaafkan dalam keadaan bakhil tu ada lagi bakat umbi dalam jiwa kita. Jadi Allah Taala menjanjikan keampunan, kesucian, wa fadla, dan rezeki yang baik. Wallahu wasi'un alim. Allah Taala boleh bagi. Dia maha luas. Kemudian kelebihan infak. Kelebihan infak ataupun infak ni kunci kepada hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala memberi hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Jadi hikmah ni apa? Kita sebut dah baru ni, hikmah ni akhlak yang tertinggi. Dah. Keputusan yang tepat. Mengetahui rahsia-rahsia hukum-hukum Al-Quran. Hikmah belaka tu. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini lepas daripada belita syaitan tadi. Dah. Allah Ta'ala beri hikmah. Maknanya orang yang berjaya infak di jalan Allah Ta'ala, maknanya orang itu selamat daripada belita iblis, belita syaitan yang menyekat dia daripada infak. Jadi dia selamat tu macam mana? Dia ada hikmah. Dia ada hikmah ni, dia mikir jauh, dia mementingkan akhlak yang terpuji, dia faham rahsia syariat. Allah Ta'ala suruh infak ni sebab apa? Sebab keampunan, sebab ganjaran pahala yang besar, yang berlipat ganda, rezeki yang luas. Itu jaminan Allah Ta'ala. Jadi dia yakin, dia faham. Dia faham hikmah daripada infak tadi. Dia berjaya mengenepikan akhlak yang tercela, yang bakhil. Dia ada akhlak yang terpuji. Maknanya bila dia ada semua ni, ada hikmah dalam diri dia. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan hikmah, maknanya sesiapa yang diberikan kefahaman tadi, keyakinan tadi, maka dia mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya apa? Maknanya lepas pada ni akan banyak lagi kebaikan-kebaikan, kefahaman-kefahaman hak dia akan dapat. Kebaikan hak dapat dia buat, ilmu hak dia dapat, Allah Ta'ala akan buka. Jadi termasuk dalam bab infak ni juga, infak ilmu. Kita ada ilmu, kita jangan bakhil, kita bagi juga. Sebab itu panggil nikmat batinah. Kalau harta ni nikmat zahirah, ilmu ni nikmat batinah. Kita ajar kau, kita bagi ilmu. Wawah kilah tu, kita tak boleh kilah kemas sangat. Kena waktu ubik juga. Sebab Allah Ta'ala nak bagi. Bila kita bagi ilmu kat orang, kita rasa hak ni kita boleh dengan payah, kita bagi kat orang juga, Allah Ta'ala akan bagi lagi. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Jadi kilah kita tu jangan siapa tak boleh nak apa? Panggil ke apa ni? Tak boleh nak rua ke apa? Tak boleh nak buka. Kena bagi juga ilmu. Jangan kita kata kalau kita kan dia dipandang ke. Supaya juga dengan orang ni. Kalau kita beri ke dia, kan dia jadi kaya pula ke. Biarnya kaya lah, sebab tujuan daripada zakat ni biar orang tu jadi kaya. Fa'aghnuhum, ada dalam riwayat. Fa'aghnuhum, berilah kepada mereka tu sehingga mereka tu kaya. Supaya apa? Supaya dia hari ni, tahun ni dia penerima zakat, biar tahun depan tu dia pembayar zakat lah pula. Sebab itulah dalam bab asnah ni, fakir miskin ni kalau kita beri dalam bentuk one off ni kan, tak sekali habis dah. Dia kena bagi, kena fikir beri hak one off attack, beri dalam bentuk kemahiran. Dia boleh buat buat ni supaya dia boleh cari sendiri, akhirnya dia boleh jadi pembayar zakat juga. Jadi hikmah tu nak siapa-siapa tu. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ni proses nak capai hikmah. Tidaklah yang mengambil pelajaran tadi melainkan ulul albab. Maknanya nak dapat hikmah ni dia kena berterusan, kena ambil cana semua, kena beri perhatian, kena ada proses tazakkur, proses, kena ingat semacam, kena belajar semacam.
Jadi tazakkur itu amalan ulul albab, orang yang ada akal. Mana kalau orang tu dibiarkan dia dibeli oleh iblis, dia terperangkap dalam sifat tercela dia. Dia tidak akan infak. Jadi macam mana dia nak akan jadi orang yang dapat hikmah? Jadi orang amalan orang yang ulul albab ni, orang yang bijaksana, dia tazakkur, sentiasa mendapat pelajaran. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuh. Ni kepelbagaian bentuk infak. Infak kita ni infak kita wis saja. Aw nazartum min nazrin, ataupun kamu nazar ke sesuatu. Mana kita boleh bagi infak ni, infak dah. Zakat, sedekah. Dah kita bagi kat orang. Satu lagi infak ni kita bernazar. Hak sunat kita jadikan sebagai wajib. Dan nazar ni dia ada dua. Nazar mutlak. Nazar mutlak ni, ya Allah aku nazar nak sembelih kambing. Tu nazar mutlak. Satu lagi nazar muqayyad. Ya Allah kalau aku naik pakak, dah aku nak sembelih kambing. Tapi Nabi memberi peringatan. Hak nazar muqayyad ni, Nabi kata an-nazru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruh wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nabi besar. Nazar hak muqayyad ni, dia kata kalau aku naik pakak aku nak sembelih kambing, nak sedekah. Tiba-tiba tak naik pakak. Patut kambing mana? Dah tak naik pakak. Dah tak naik pakak, tak ada lah kambing dia yak gu dia. Gu dia dengar tu sedap lah. Dia mau naik pakak ni tu. Boleh makan kambing kita. Tiba-tiba tak naik pakak, orang lain naik pakak. Dah. Jadi bagi dia tak ada lah kambing tadi. Hak tu Nabi kata orang bakhil. Yustasraju, maknanya nazar ni tidak dapat mengubah takdir Allah Taala, mendahulukan rezeki kamu ataupun melewatkan rezeki kamu. Cuma nazar ni dia akan menyebabkan orang yang bakhil tu terpaksa keluarkan. Lagu mana? Naik pakak dah kawan, kena melih kambing lagi ni. Dah. Duk air pula, pakak naik dah, gaji naik dah. Kambing tu tak ada, tak sibuk tubik. Pas hari-hari guru dia tanya, mana kambing, mana kambing. Tu bakhil. Jadi kena beringat. Nazar dengan letak syarat ni, jangan sampai kita jadi bakhil. Bukan kata tak boleh, ya Allah kalau aku sembuh daripada penyakit, aku nak sedekah. Boleh, tapi kita kena bersedialah. Hak lebih moleknya sebelum dapat tu kita sedekah dah. Hak tu macam ni dah. Aku sedekah ni dah, mudah-mudahan Allah Taala menaikkan pangkat aku. Dah. Jadi kena beringat juga nazar ni, sebab itulah nazar lagu tu makruh. Kadang-kadang dia jadi macam kita ugut dengan Allah Taala. Ya Allah, kalau aku tak naik pakak, aku tak sedekah. Takut jadi lagu tu. Tu kena beringat, kena menghalusi. Hak moleknya infak tanpa nazar. Nazar tanpa syarat. Tu. Fa innallaha ya'lamu. Allah Taala sesungguhnya mengetahui. Maknanya hak nazar kamu tadi kerana bakhil ke, kerana tidak bakhil. Allah Taala tahu. Wa ma lizzalimina min ansar. Ini satu amaran. Tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada pertolongan sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang memberi pertolongan kepada dia. Maknanya gapo? Maknanya orang yang tidak mahu infak di jalan Allah Taala, dah, baik dengan cara nazar, baik dengan apa jua cara pun, dia tak fi sabilillah. Jadi bila dia tidak infak, berarti dia tak tolong orang. Dia tak tolong hamba Allah Taala hak fakir. Dah, jadi macam mana Allah Taala nak tolong dia di akhirat? Man nafasa an mu'min kurbah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Dah. Siapa-siapa yang melepaskan orang mukmin daripada kesempitan di dunia, maka Allah Taala akan lepaskan kesempitan dia di akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi kena ada tolong menolong tadi. Janganlah disebabkan bakhil tadi kita lupa bahawa kita ni sebenarnya memerlukan pertolongan di akhirat. Di dunia pun kita perlukan juga. Jadi ini amaran Allah Taala kepada orang yang dikira sebagai zalim kalau dia tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Terutamanya pertolongan di jalan Allah Ta'ala, infak fi sabilillah. Kemudian cara infak.
In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu bersedekah ni, maka kalau kamu bersedekah dengan cara kamu menzahirkan, maka itu sebaik-baik sedekah. Maknanya hak sedekah terbaik kamu kena zahirkan, terutamanya zakat. Sedekah ni biasanya zakat. Zakat ni kena zahirkan. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak bayar zakat dengan zahir, dah, kalau kata syarikat, dah, syarikat dia tulis, dia buat resit besar, ni zakat saya tahun ni 2 juta. Mana dia kena tunjuk tu. Sebab apa? Sebab nak elak daripada tuhmah. Orang fakir kata, orang kaya tu bayar zakat ke tidak? Sebab itulah orang zakat, yang ni zakat, infak wajib dia kena zahirkan untuk elak tuhmah. Dah. Begitu juga infak fi sabilillah, dia kena zahirkan juga supaya pakat-pakat bagi, menjadi tarhib untuk orang lain. Wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan zakat tadi, waktu tuhal fuqara, yakni hak kamu sembunyikan, kamu berikan kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik lagi kepada kamu. Maknanya kalau zakat tu kita bagi kepada fuqara, tangan dia kena bagi susu-susu lah. Tidak kata selfie sikit, ni zakat ambil pada dia, jangan. Sebab fuqara tadi dia ada maruah juga. Dia tu bukan nak zakat sangat, tetapi keadaan dia keperluan tak cukup. Air naik dah, gotu naik, nasi belauk naik. Jadi dia tu tak cukup. Dia bukan tak ada kerja, dah, bukan tidak berusaha, tapi keadaan dia tu tidak menyembelihi dia. Jadi fakir miskin tadi, zakat kepada dia kena cara sembunyi, nak jaga hati dia, maruah dia, kehormatan dia. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, Allah Taala akan mengampunkan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu dengan sebab zakat sedekah kamu tadi. Mana hak lain tu kena taubatlah. Kalau harta haram tak boleh dihapuskan dengan zakat, dia kena atar balik, minta maaf dengan orang tu. Kalau harta haram, harta curi, kena atar balik. Tidak boleh bersihkan diri dengan bayar zakat dengan harta haram, tak boleh. Sehingga Imam Ghazali kata kafir orang tu bayar zakat dengan harta haram. Kita kena serah pada pemilik asal. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah SWT Maha mengetahui. Laisa 'alaika hudahum. Ni berkenaan dengan kita infak ni, kadang-kadang kita gunakan infak ni sebagai saluran untuk berdakwah. Kita infak anak beranak kita jamu dia, nak supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi mereka jauh juga, orang kafir, kita baik dengan dia, kita habis pitih, dah, kita nak dakwah dia dengan harta, tiba-tiba dia tak se-Islam, dah, biarlah. Laisa 'alaika hudahum, bukan menjadi tanggungjawab kepada engkau untuk memberi hidayah pada mereka tu. Walakinna Allah yahdi man yasha, Allah Ta'ala memberi hidayah pada sesiapa yang kehendaki. Jadi semata-mata kamu bagi harta pada orang, nak ajak dia kepada Islam, dah, belum tentu dia dapat hidayah. Tapi Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada orang dia nak, yang ni orang tu ada inabah, orang tu nak balik pada Allah Ta'ala, orang ada kesedaran. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa yang kamu infakkan itu daripada benda yang baik, maka akan balik pada kamu. Yang ni walaupun mereka tu tak say balik kepada Islam dengan infak kamu, mereka tu tak say berubah ke hati lagi, tapi kamu tetap dapat pahala. Dah, macam kes zaman dulu tu, ada seorang tu dia bersedekah, mula-mula tu dia sedekah kepada pencuri, kemudian dia bersedekah kepada penzina, kemudian dia bersedekah kepada orang kaya. Allah Ta'ala kata terima belaka sedekah dia tu, walaupun dia salah, sebab faedah terbalik pada diri dia, dia dapat pahala, dia dapat sifat murah hati. Jadi pahala tu tetap dapat ke dia, walaupun orang yang menerima tu tidak berubah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ini peringatan supaya kekalkan ikhlas tu, walaupun orang tu tidak terkesan dengan infak kita. Jadi walaupun orang tu tidak terkesan dengan infak kita ni jangan terkesan dengan keadaan orang tu pula. Aku malah huya dah, tak ikhlas dah. Sia-sia aku bagi. Jangan. Kita kena ingat, kena sentiasa ada
Tidaklah engkau memberi melainkan kerana nak dapat wajah Allah, ikhlas kepada Allah Taala. Kekalkan keikhlasan kamu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa-apa yang kamu belanjakan itu daripada kebaikan akan disempurnakan kepada kamu, yakni pada hari kiamat. Wa antum la tuzlamun. Kamu tidak dizalimi. Maknanya ini tarhib supaya kita ikhlas. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita golongan yang berhak mendapat sedekah, mendapat infak. Iaitu siapa dia? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ada 5 sifat. Fuqara' ni, hak kamu kena tengok molek dah. Yang mana mereka ni layak mendapat sedekah zakat daripada kamu, iaitu sifat mereka yang pertama, uhsiru fi sabilillah. Mereka ni duduk di jalan Allah Ta'ala, tertahan. Tu dia, fi sabilillah. Dia tak ada gimana, mujahidin. Yang kedua, la yastati'una darban fil ard. Dia tidak boleh naga-naga bermusafir, bawa barang dia tu mengembara ke tempat lain. Tak, nak bawa barang dia daripada Kelantan nak pergi jual di Johor, tak dapat. Sebab apa? Sibuk fi sabilillah. Tidak dapat mengembara. Sifat yang ketiga, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang jahil menyangka dia tu kaya. Dia kaya. Mana dia tu ta'affuf, menjaga diri dia, maruah dia tu dengan tidak meminta-minta sehingga orang lain kata dia dia kaya. Maknanya orang kaya dia kena pastikan bahawa orang ni dia tak minta dengan orang tu, kena tengok dia. Kena kenal pasti. Dia menjaga maruah dia, ta'affuf, tidak minta. Orang kaya sangka dia, orang lain sangka dia kaya. Orang tak tahu tu. Jadi kalau nak tahu, ta'rifuhum, pada kamu kena kenal. Sifat mereka lagu apa? Lagu mana? Ta'rifuhum bisimahum. Kamu boleh kenal dengan perwatakan mereka. Yang ni mereka ni tawaduk. Mereka ni tak belit. Orang kata kanding-kanding tepi orang kaya dak. Tidak kata buat baik pelik dengan orang kaya dak. Mereka ni tawaduk, jaga maruah diri. Mereka ni kita boleh nampak, tengok sendirilah. Dia tu nampak letih dah. Mata ni gapo dah? Belakang hitam, jaga malam. Maknanya dia buat kerja lebih. Tak cukup tidur tengah hari. Tak boleh tidur tengah hari, tak cukup kerja siang hari, kena kerja malam. Siang malam kerja. Kamu kena kenal dia ni. Daripada kesal dia tu kepenatan semacam. Hari Jumaat orang cuti, dia kerja. Dah, hari Sabtu family day. Dah, dia kerja lagi. Kena kenal dia tu lagu mana. Kerja semacam. Jalalah tu. Walaupun dia tak minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka ni, dah, sifat yang kelima, tidak meminta-minta dengan manusia dengan terdesak. Maknanya kalau mereka ni katalah parut butut, dia tak minta, dia mari pinjam pitih tu. Dia minta butai dulu. Lepas tu kalau dia minta pun, dia minta dengan orang kenal. Dia tak minta tu kalau. Mana dia menjaga maruah diri. Kalau dia minta, dia tidak minta dengan terdesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau kamu membelanjakan apa-apa yang baik itu, maka Allah Ta'ala tahu. Maknanya kamu kena belanjakan kebaikan-kebaikan atau harta-harta ni kepada orang-orang seperti ni. Ni hak fakir sebenar. Bukan kata fakir hak minta tepi jalan tu tak payah bagi. Tak. Hak ni hak sepatutnya kamu lebih memberi perhatian. Kemudian keluasan waktu infak. Keadaan mana infak ni luas. Ada peluang semacam. Jangan terikat dengan waktu-waktu tertentu. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang membelanjakan harta dia tu bil-laili wan-nahar. Siang dan malam. Dia tak kira malam ke siang ke. Ataupun tak kira bulan. Bulan puasa ke tak bulan puasa ke, infak semacam. Cuma bulan puasa ni balik meta lah. Lebih sikit lah. Hak bulan lain infak dah, dah sama-sama. Hak ni bagi banyak lagi. Sirran wa alaniyah. Dalam keadaan orang tak tahu. Wa alaniyah, dalam keadaan orang tahu. Dia dia tak kira. Maknanya keadaan persekitaran tu tidak menjejaskan dia. Ataupun kita kata sirran ni hak sedekah sunat, alaniyah ni sedekah wajib. Ada sama tak putus. Dia ambil peluang semacam. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka tu dapat pahala di sisi Allah Taala. Wala khaufun alaihim. Mereka tak bimbang pahala kurang
harta kurang tak bimbang, walahum yahzanun, mereka tu tak sedih. Maknanya di akhirat mereka tidak menyesal. Sebab antara orang menyesal di akhirat ni orang yang tidak sempat infak atas dunia. Mana mereka ni ambil peluang. Ambil sokmo, ita peluang semacam. Tengok orang lain ni dah ada sokmo kan, infak. Kena pandai ejah lah. Nak orang apa naik infak gapo. Infak wak masjid ke, nara masjid ke, kubah masjid berapa ribu ke, kena mengambil kira juga. Gapo diperlukan, kena pandai tak. Infak gapo ni gali telaga lah macam-macam. Dak, kena cek molek. Infak wakaf Quran lah, kena berhati-hati juga. Macam-macam lah ni kan. Infak Quran 500 riyal sebutir. Lagu mana 500 riyal sebutir? Ada yang ambil tu orang bagi. Kita ambil, tapi kat 500 riyal 100 tu sepala 5 orang. Lagu mana tu kemudian lepas pada ni Allah Taala sebut lawan kepada infak, yakni riba. Riba. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.